Okey, saya menjemput Tuan SU untuk memulakan mesyuarat kita dengan bacaan doa. Jemput. Bismillahirrahmanirrahim. Kiramil Fatihah. A'udzu Salam. bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahi khairil asma'. Bismillahirabbil ardi was sama'. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas samiul alim. La ilaha illallahul halimul karim. Amin. Subhanallahi rabbis samawati wasab'i wa rabbil arsyil azim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin Amin. wal aqibatu lil muttaqin Amin. wa la udwana illa 'alal zalimin. Amin. Salatan wa salaman daimaini munalazimaini ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika Amin. bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma. Amin. Wakalimatil tamah wa Amin. rahmatikal amah Amin. an taj'ala ijtima'ana hadza muwaffaqan lil khairi wal barakat wa an taktuba lana fihi salamat wal hasanat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah mesyuarat kami iaitu mesyuarat penuh Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 3 2022 sebagai usaha dan pekerjaan untuk mencapai segala matlamat dan tujuan. Amin. Ya Allah, ya Dzal Fadli wal Ihsan, kurniakanlah hidayah kepada kami sekalian supaya mampu mengendalikan segala urusan serta menguasai segala suasana dan keadaan bagi mencapai kejayaan yang diharapkan. Ya Amin. Allah, ya Basitul Jalani bil Atiyah, berilah kepada kami akan kekuatan dan kepercayaan pada diri sendiri dan satukanlah hati kami supaya mudah menyempurnakan segala tanggungjawab yang diamanahkan kepada kami. Ya Allah, wahai Tuhan kami yang Maha Pemberi, kurniakanlah kepada kami sebaik-baik pertolongan dan bantuan serta jauhlah diri kami akan perbuatan hasad dengki dan segala kesusahan, rintangan dan halangan. Ya Allah, ya khairan nasirin wa ya mujiba du'ai sa'ilin. Amin. Lindungilah kami, keluarga kami, agama kami, negeri dan ke negara kami Amin. dari segala bala bencana, Amin. malapetaka dan bahaya. Amin. Walau di mana kami berada, bi'aunika wa ra'fatika. Ya Rabbal Alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Minna wa minkum al karim. Agenda kedua, Tuan yang dibertua Majlis Daerah Kota Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada yang berbahagia, Tuan Syed Muhammad Halil bin Syed Ahmad, Setiausaha Majlis Daerah Kota Tinggi, yang berusaha, Barisan Ahli Majlis Daerah Kota Tinggi, yang dihormati lagi dikasihi Barisan Ketua Jabatan, tuan-tuan, puan sekalian. Alhamdulillah, bersyukur saya kehadap Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, kita dapat bersama-sama dalam mesyuarat penuh bilangan 3 2022 pada hari ini. Alhamdulillah juga, kita semua masih diberikan kesihatan yang baik serta dilindungi oleh Allah SWT daripada sebarang penyakit yang memudaratkan, dan semoga kita berada dalam jagaan dan lindungan dari Yang Maha Esa, insya-Allah. Merafak sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan ucap selamat kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan Takluk Johor Darul Ta'zim sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor pada 23 Mac 2022 yang lepas.
Setiap yang hidup, tuan-tuan, pasti akan merasai mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya saja pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenali. Salam ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Encik Muhammad Kisban bin Abu Yamin, Jurutera Majlis Daerah Kota Tinggi yang telah kembali ke rahmatullah pada 21 Mac 2022 yang lepas. Sekitar 9 hari yang telah berlalu. Semoga Allah SWT mengampunkan segala dosa Allahyarham dan menerima segala amalan Allahyarham dan mengangkat darjatnya di sisi Allah SWT. Dan semoga pemergian beliau menjadi kerehatan sebenar dari urusan dunia dan terlepas dari azab siksa kubur dan neraka. Sama-sama kita doakan, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ucapan tahniah juga diucapkan kepada Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor bagi tahun 2022 hingga 2027 sebagaimana ketetapan berikut. Syabas dan selamat menjalankan tugas diucapkan kepada semua barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan. Izinkan saya membaca senarai barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan secara ringkas. Yang pertama, Yang Berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi menjawat jawatan sebagai pengurusi Jawatan Kuasa Hasil Bumi Pentadbiran Kewangan, Perancangan dan Pembangunan Ekonomi Negeri Johor dan juga merupakan Menteri Besar bagi Negeri Johor yang baru. Seterusnya, Yang Berhormat Datuk Zahari bin Sarip, Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Negeri Johor, diikuti dengan Yang Berhormat Datuk Muhammad Jafni bin Muhammad Syukur, Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor, diikuti dengan Yang Berhormat Tuan Raven Kumar, anak lelaki Krishna Sami, Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Alam Sekitar, Warisan dan Budaya Negeri Johor, Yang Berhormat Puan Hajah Hairin Nisa binti Ismail alias Muhammad On, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Negeri Johor, Yang Berhormat Tuan Muhammad Hairi bin Mak Shah, Pengerusi Jawatan Kuasa Belia Sukan, Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Sumber Manusia Negeri Johor, Yang Berhormat Tuan Muhammad Farid bin Khalid, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor, Yang Berhormat Tuan Ling Tian Sun, Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Perpaduan Negeri Johor. Seterusnya, Yang Berhormat Tuan Lee Ting Han, Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaburan, Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Johor. Diikuti dengan Yang Berhormat Tuan IR Teknologis Muhammad Fazli bin Muhammad Saleh, Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Infrastruktur Negeri Johor. Dan yang terakhir, Yang Berhormat Cik Nurhalizah binti Noh, Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan Penerangan dan Komunikasi Negeri Johor. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, seperti sedia maklum, pada 3 hari bulan April 2022 akan datang, semua umat Islam akan menjalani ibadah puasa selama sebulan. Semoga segala ibadah dan amalan kita pada bulan Ramadan akan diterima oleh Allah SWT kelak. InsyaAllah. Bila ada langkah membekas lara, bila ada kata merangkai dusta, bila ada tingkah menoreh luka. Pada kesempatan ini, saya memohon maaf zahir dan batin selamat melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agenda yang ketiga, menerima dan mengesahkan minit mesyuarat penuh Majlis Daerah Kota Tinggi
bilangan 2 2022 yang telah diadakan pada 14 Mac 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ketua, saya Muhammad Ali PMPE cadang kan usul minit mesyuarat jawatan kuasa penuh Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 2/2022 yang telah diadakan pada 14 Mac 2022 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang di-Pertua, saya Faridah binti Husin menyokong usul minit mesyuarat jawatankuasa penuh Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 02/2022 yang telah diadakan pada 14 Mac 2022 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih. Minit mesyuarat penuh Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 2 2022 yang telah diadakan pada 14 Mac 2022 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan atas cadangan Tun Haji Muhammad Ali BMPE dan disokong oleh Puan Faridah binti Husin. Agenda keempat, menerima dan mengesahkan minit-minit mesyuarat jawatankuasa Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 3 2022 yang telah diadakan pada 21 Mac 2022 sebagaimana berikut. 41. Jawatankuasa Kewangan dan Perkara Am. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang di-Pertua, saya Salam. Alauddin Haji Yusof mencadangkan usul minit mesyuarat jawatankuasa Kewangan dan Perkara Am Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 03/2022 yang telah diadakan pada 21 Mac 2022 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Halim bin Hussein menyokong usul minit mesyuarat jawatankuasa Kewangan dan Perkara Am Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 03/2022 yang telah diadakan pada 21 Mac 2022 diterima dan disahkan dengan tanpa pindaan. Sekian, terima kasih. Minit mesyuarat jawatankuasa Kewangan dan Perkara Am Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 3 2022 yang telah diadakan pada 21 Mac 2022 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan atas cadangan Tuan Haji Alauddin bin Datuk Haji Yusof dan disokong oleh Encik Abdul Halim bin Hussein. Seterusnya, 42. Jawatankuasa Penilaian dan Cukai Harta. Salam sejahtera Tuan Yang di-Pertua dan ahli bicara sekalian. Saya Wadi Velu Anak Supaya mencadangkan usul minit mesyuarat jawatankuasa penilaian dan cukai harta Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 03/2022 yang telah diadakan pada 21 Mac 2022 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih. Salam sejahtera Tuan YDB, saya Tan Kuang Hua menyokong usul minit mesyuarat jawatankuasa penilaian dan cukai harta Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 03/2022 yang telah diadakan pada 21 Mac 2022 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih. Minit mesyuarat jawatankuasa penilaian dan cukai harta Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 3 2022 yang telah diadakan pada 21 Mac 2022 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan atas cadangan Saudara SR Wadi Velu Anak Lelaki Supia dan disokong oleh Encik Tan Kuang Hua. Seterusnya, 43. Jawatankuasa Pembangunan. Assalamualaikum dan salam sejahtera sidang hadirin Salam. sekalian. Saya Juliana Jumail mencadangkan usul minit mesyuarat jawatankuasa pembangunan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 03/2022
yang telah diadakan pada 21 Mac 2022 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih. Salam sejahtera, Tuan Pengerusi. Saya Chiu Bun Sing menyokong usul minit mesyuarat jawatankuasa pembangunan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 03/2022 yang telah diadakan pada 21 Mac 2022 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih, Tuan Pengerusi. Terima. Minit mesyuarat jawatankuasa pembangunan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 3/2022 yang telah diadakan pada 21 Mac 2022. Setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan atas cadangan Puan Juliana binti Jumail dan disokong oleh Encik Chiu Bun Sing. Seterusnya, 4.4 Jawatankuasa Kesihatan dan Lesen-lesen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Azmi bin Abu menyokong usul minit mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan dan Lesen-lesen Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 3 tahun 2022 yang telah diadakan pada 21 Mac 2022 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih. Salam sejahtera, Tuan Edwi. Saya Tan Kuang Hua menyokong usul minit mesyuarat jawatankuasa kesihatan dan lesen-lesen Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 03/2022 yang telah diadakan pada 21 Mac 2022 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih. Minit mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan dan Lesen-lesen Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 3/2022 yang telah diadakan pada 21 Mac 2022 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan atas cadangan Encik Azmi bin Abu dan disokong oleh Encik Tan Kuang Hua. Seterusnya, 4.5 Jawatankuasa Pelancongan dan Alam Sekitar. Assalamualaikum Tuan Yang Dipertua. Saya Johan Azam bin Muhammad Yassin mencadangkan usul minit mesyuarat Jawatankuasa Pelancongan dan Alam Sekitar Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 03/2022 yang telah diadakan pada 21 Mac 2022 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera. Salam. Saya hormati Tuan Yang Dipertua serta rakan-rakan ahli mesyuarat sekalian. Saya Samsudin bin Muhammad menyokong usul minit mesyuarat Jawatankuasa Pelancongan dan Alam Sekitar Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 03/2022 yang telah diadakan pada 21 Mac 2022 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih. Minit mesyuarat Jawatankuasa Pelancongan dan Alam Sekitar Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 3/2022 yang telah diadakan pada 21 Mac 2022 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan atas cadangan Encik Johan Azam bin Muhammad Yassin dan disokong oleh Encik Samsudin bin Muhammad. Seterusnya, 4.6 Jawatankuasa Lalu Lintas. Tuan Yang Dipertua, saya Haji Alauddin bin Datuk Haji Yusof mencadangkan usul minit mesyuarat Jawatankuasa Lalu Lintas Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 03/2022 yang telah diadakan pada 21 Mac 2022 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, saya Subramaniam Balakrishnan menyokong usul minit mesyuarat Jawatankuasa Lalu Lintas Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 02/2022 yang telah diadakan pada 21 Mac 2022 diterima dan disahkan dengan tanpa pindaan. Terima kasih. Minit mesyuarat Jawatankuasa Lalu Lintas Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 3/2022 yang telah diadakan pada 21 Mac 2022 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan atas cadangan Tuan Haji Alauddin bin Datuk Haji Yusof yang disokong oleh
Encik Subramaniam anak lelaki Balakrishnan. Agenda kelima, menerima dan mengesahkan minit mesyuarat pengurusan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 2 2022 yang telah diadakan pada 14 Mac 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan YDP, saya mencadangkan usul minit mesyuarat pengurusan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 2 Palang 2022 yang telah diadakan pada 14 Mac 2022 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Salam sejahtera. Tuan YDP, saya Tan Kuan Hua menyokong usul minit mesyuarat pengurusan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 02 2022 yang telah diadakan pada 14 Mac 2022 diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih. Minit mesyuarat pengurusan Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 2 2022 yang telah diadakan pada 14 Mac 2022 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan atas cadangan Encik Fazilul Khair bin Yusof dan disokong oleh Encik Tan Kuan Hua. Agenda ke-6, menerima dan mengesahkan minit mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat OSC Majlis Daerah Kota Tinggi sebagaimana berikut. 61 bilangan 3 2022 yang telah diadakan pada 14 Februari 2022. Mr. Velu, mungkin boleh bantu? Selanjutnya Tuan Yang Ditua dan ahli mesyuarat sekalian, saya Wadi Velu anak supaya mencadangkan minit mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 03 Palang 2022 yang telah diadakan pada 14 Februari 2022 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan. Terima kasih. Saya Muhammad Khalid bin Ahmad menyokong minit mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 3 2022 yang telah diadakan pada 14 Februari 2022 setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan. Minit mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat OSC Majlis Daerah Kota Tinggi bilangan 3 2022 yang telah diadakan pada 14 Februari 2022. Setuju diterima dan disahkan tanpa pindaan atas cadangan daripada SR Wadi Velu anak lelaki Supiah dan disokong oleh Tuan Syed Muhammad Hadil bin Syed Ahmad. Agenda ke-7, ucapan penangguhan. Wanakkam, Tenarode Seperti Putri, Tenar Rekum Irewa Putri. Andre. Salam bangsa Johor, salam sejahtera, Tachau Hau. Tiada horti Tuan Yang Dipertua Majlis Daerah Kota Tinggi, Cik Muhammad Fahmi bin Yahya, sahabat-sahabat ahli Majlis Daerah Kota Tinggi, Tuan Setiausaha Majlis Daerah Kota Tinggi, ketua-ketua jabatan dan ex-officio. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua di atas memberikan peluang kepada saya, berdiri saya untuk memberikan ucapan penangguhan pada pagi yang mulia ini. Tuan Yang Dipertua dan sidang mesyuarat, dalam ucapan penangguhan saya hari ini ingin saya mempertengahkan isu yang masih belum mempunyai penyelesaian iaitu di Zon 22. Keadaan warga Rohaniah masih tidak terkawal. Perkara ini perlu diberi perhatian yang serius kerana ia memberikan kebimbangan kepada penduduk taman, penduduk tempatan yang tinggal di taman tersebut. Mereka tinggal dalam sebuah rumah dengan jumlah yang ramai serta kebersihan sekitar rumah mereka juga sangat kotor sehingga jiran mereka tidak selesa untuk tinggal di sebelah. Kebanyakan penduduk Rohaniah ini memiliki kad pengenalan serta mempunyai lesen memandu, sedangkan anak-anak muda kita sukar mendapat lesen memandu. Mereka juga membuat perniagaan dengan menggunakan lesen warga negara tempatan. Apabila penguatkuasa membuat serbuan, mereka memberitahu bahawa mereka bekerja bersama pemilik lesen tersebut. Sehubungan dengan itu, saya sangat berharap jabatan maupun agensi yang bertanggungjawab harus memainkan peranan bagi membantu mengawal kehadiran warga Rohaniah.
Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memberikan cadangan dan memohon kebenaran dari pihak Tuan Yang di-Pertua, iaitu menyediakan satu dana khas kepada 10 keluarga dari golongan B40 yang terpilih di zon saya yang berjumlah RM20,000 bagi mewujudkan peluang menjana pendapatan sampingan di halaman ataupun di hadapan rumah mereka dengan melibatkan diri mereka dalam sektor pertanian, ianya dipanggil pertanian aquaponik. Pertanian moden, terima kasih. Ia adalah satu sistem pertanian moden yang dibuat dalam kawasan kecil tanpa menggunakan sebarang racun dan tidak memberikan sebarang pencemaran di dalam air maupun udara. Pertanian aquaponik dapat memberikan hasil pendapatan sebanyak RM500 sehingga RM2,000 pada setiap bulan. Hasil mereka boleh dijual kepada penduduk tempatan dan juga kepada kedai runcit berhampiran. Saya mencadangkan kepada Tuan Yang di-Pertua, kita boleh membuat pilot project bagi melihat keberkesanan pertanian aquaponik untuk membantu keluarga B40. Saya percaya sahabat-sahabat ahli majlis pun pernah mendengar satu ayat motivasi dalam bahasa Inggeris, iaitu "Give me a fish and I will eat today. Teach me to fish, I will eat for lifetime." Ianya membawa maksud, kalau kita memberikan ikan, mereka akan makan pada hari tersebut sahaja. Tetapi, kalau kita mengajar cara memancing ikan, mereka akan makan sehingga hidup. Dengan cara ini, saya percaya ahli majlis, Majlis Daerah Tinggi akan menjadi satu majlis yang boleh dicontohi oleh PBT-PBT lain dan juga mendapat pengiktirafan daripada pembayar cukai tempatan. Saya juga ingin mensyorkan bantuan ini boleh disalurkan kepada semua rakan-rakan ahli majlis untuk memastikan Tuan, selama ini kita membantu B40 dengan memberikan kotak-kotak makanan, tapi saya ingat benda ini tidak akan mempunyai jalan penyelesaian. Tapi kalau kita wujudkan peluang untuk dia berniaga, berikan satu dana yang mana mereka boleh membuat pertanian di hadapan rumah dan hasil tu mereka boleh disalurkan kepada Jabatan Pertanian, Mardi ke, so at least kita boleh jadi macam pusat pengumpulan hasil pertanian tu untuk jual ke second user. So itu mungkin cadangan saya lah. Tuan Yang di-Pertua dan sidang mesyuarat, perkara seterusnya adalah mengenai perkembangan balai raya yang terdapat di kawasan ahli majlis. Ianya masih tidak dapat digunakan dan perkara ini telah dibangkit beberapa kali oleh sahabat-sahabat ahli majlis. Saya mempunyai pandangan bahawa sekiranya balai tersebut adalah hak milik pejabat daerah dan kos penyelenggaraan ditanggung oleh majlis, ianya merugikan majlis. Sebab apabila kita sudah membuat penyelenggaraan, terdapat bangunan tersebut, tiba-tiba ianya diambil alih oleh pejabat daerah untuk kegunaan lain dan tidak memberikan keuntungan kepada majlis. Saya percaya dengan adanya kewibawaan yang bertua dan jabatan-jabatan berkenaan, perlu memastikan aset tersebut diambil sepenuhnya oleh majlis untuk memastikan penduduk setempat dapat menggunakan daripada ianya menjadi bangunan Gajah Putih. Terus saya juga mencadangkan agar kekosongan ahli majlis dapat kekosongan ahli majlis dan juga jawatankuasa yang tetap boleh digantikan dengan ahli majlis yang sedia ada untuk meneruskan mesyuarat kita. Tuan Yang di-Pertua dan sidang mesyuarat, saya juga percaya sahabat ahli majlis mempunyai hubungan silaturahim di antara menteri dan juga ahli Exco Kerajaan Negeri Johor bagi membantu Majlis Daerah Kota Tinggi untuk mendapatkan dana-dana bagi menaik taraf dan membawa masuk pelabur-pelabur ke daerah Kota Tinggi bagi meningkatkan ekonomi penduduk serta mewujudkan peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di daerah Kota Tinggi dan terus memastikan Majlis Daerah Kota Tinggi dapat pertukaran gelaran menjadi Majlis Perbandaran. Bagi mencapai asas tersebut, kita harus mengembeling tenaga dan berkongsi idea bagi membantu pentadbiran majlis untuk bergerak ke hadapan. Untuk makluman Tuan YDP, semasa projek rapid dimulakan di daerah Kota Tinggi, pada masa itu saya pun masih dalam ahli majlis dan rakan-rakan seperti Abang Ali, sahabat-sahabat Johan, Cik Alauddin, semua bersama kami. Kami pernah mempertahankan untuk rapid ini diadakan di daerah Kota Tinggi. Apabila ianya siap sempurnanya, hasilnya kita tidak dapat dirasakan. Sehingga kan apabila wujudnya PBT Pengerang, gelaran perbandaran diambil terus kepada PBT Pengerang. Sepatutnya diberikan kepada kita dulu sebab kita yang mula-mulanya yang bertunggu lumus mendapatkan segala input untuk memastikan PBT projek RAP ini berjaya. Dan kalau boleh perkara ini tidak sepatutnya lah berulang lagi. Sepatutnya diberikan hikmatnya pada kita balik. So itu satu kerugian kepada kita. Tuan Yang di-Pertua dan sidang mesyuarat, seperti kita semua maklum, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengeluarkan kenyataan bahawa 1 April 2020 semua sempadan pintu masuk ke Malaysia akan dibuka dengan pembukaan sempadan tersebut. Dengan pembukaan sempadan tersebut, khasnya sempadan Singapura dan Johor, kita akan menerima kunjungan pelancongan yang ramai untuk bercuti dan membeli belah di daerah Kota Tinggi.
Saya berharap kita sudah membuat persediaan yang rapi bagi memastikan daerah kita menjadi daerah tumpuan pelancongan. Untuk memastikan perkara tersebut, semua agensi kerajaan dapat memberikan sokongan dan kerjasama bagi memberikan keselesaan kepada para pelancong dan warga tempatan semasa berada di daerah Kota Tinggi. Antara aspek-aspek yang perlu diberi perhatian adalah seperti kesesakan jalan raya, bantuan kecemasan, informasi pelancongan, kebersihan bandar, pencerahan dan keadaan infrastruktur kawasan tersebut. Tujuan saya membangkit perkara ini adalah bagi mengelakkan daripada kita dipersalahkan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab maupun pelancong yang datang ke daerah Kota Tinggi. Tuan Yang di-Pertua dan sidang mesyuarat, saya juga sekali lagi ingin mengambil kesempatan ini bagi mempertengahkan permohonan pengambilan pekerja India di dalam Majlis Kota Tinggi. Berdirinya saya di sini hari ini ialah atas parti MRC yang diberi mandat oleh masyarakat India memberikan kerja kepada diri saya untuk membawa atau mengusulkan perkara yang berbangkit melibatkan masyarakat India di daerah Kota Tinggi. Saya menyuruh kepada Tuan Yang di-Pertua yang sangat berjiwa rakyat dapat memberi peluang pekerjaan kepada belia India untuk memberikan khidmat mereka kepada masyarakat tempatan. Dengan adanya peluang ini, saya pasti slogan Bangsa Johor yang diilhamkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor menjadi satu dorongan dan semangat kepada hati anak muda. Tuan Yang di-Pertua dan sidang mesyuarat, saya juga ingin menyampaikan salam takziah kepada keluarga arwah Tuan Haji Kisban yang telah kembali kepada Tuan Yang Maha Esa. Beliau adalah seorang yang berdedikasi dan mempunyai usaha daya bersaing bagi memastikan segala permintaan ahli majlis dapat ditunai tanpa memberikan alasan. Walaupun beliau telah ditegur, beliau tetap merendah diri dan membantu menyelesaikan masalahnya. Bagi saya, kehilangan beliau adalah satu kehilangan yang tidak dapat dilupakan. Saya ingin mencadangkan kepada Tuan Yang di-Pertua, kita harus membuat satu majlis khas kepada kaki tangan kita yang telah memberikan iman dan meninggal dunia dengan memberikan anugerah khas kepada keluarga mereka sebagai tanda mengenang jasa mereka. Tuan Yang di-Pertua dan sidang mesyuarat, saya mengambil kesempatan ini ingin merakamkan syabas dan tahniah kepada Parti Barisan Nasional yang menubuhkan kerajaan di negeri Johor dengan kemenangan 2/3. Ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Dato' On Hafiz bin Dato' Ghazi yang di atas pelantikan sebagai Menteri Besar Johor dan juga kepada Barisan Esko Kerajaan Negeri Johor. Tidak terlupa kepada mantan ketua kita Yang Berhormat Tuan Haji Muzaidi Mahmud yang menang dengan majoriti di Dun Sendiri. Hai kata bulan Ramadan adalah bulan yang suci seperti embun pagi yang membasahi dedaunan di kala pagi. Embun sejuk yang akan membasuh dan membersihkan jiwa kita dari segala dosa. Selamat menunaikan ibadat puasa kepada semua muslimin dan muslimat di seluruh negara, khasnya kepada Tuan Yang di-Pertua, sahabat-sahabat ahli majlis, ketua-ketua jabatan ex officio kaki tangan majlis dan penduduk di daerah Kota Tinggi. Sekian, terima kasih. Nandri Sisiat. Mari balik. Okay. Terima kasih Cik Subra atas ucapan penangguhan. Saya akan mengambil maklum dan mengambil tindakan mengikut prioriti apa yang telah dimaklumkan tadi. Terutamanya saya buat masa yang terdekat ni, saya cuba untuk memfokuskan kepada bantuan B40 kepada mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup. Yang lain-lain tu termasuk Rohingya isu, Bala Raya dan sebagainya, kita akan ikut prioriti dari masa ke semasa. Okey, itu saja. Terima kasih atas ucapan yang sungguh bermakna bagi saya dan juga kepada kita semua. Saya dari kesempatan ini ingin mengucapkan sekali lagi selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia kepada mereka yang beragama Islam. Semoga mendapat keberkatan bersama-sama kita mendapatkan keberkatan pada bulan yang penuh barakah, insya-Allah. Dapat menjalankan ibadat tanpa kacau ganggu ataupun tanpa ujian yang berat. Sama-sama kita doa. Sekian itu saja dari saya pada ini. Saya tahukan mesyuarat penuh Majlis Rakyat Kota Tinggi bilangan 3 2022. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.